Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid 2 bijak. Alhamdulillah bertemu kita untuk hari ini, hari Selasa 5 Oktober 2021 untuk kita teruskan lagi sesi PDPR kita. Baiklah murid-murid, untuk hari ini kita teruskan lagi dengan kemahiran menulis. Untuk itu, kamu boleh buka buku teks muka surat 25 untuk sama-sama mengikuti sesi PDPR yang bertajuk Gembira di Tasik Biru, Sarawak. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi lebih jauh kepada isi pembelajaran, elok rasanya kita kenali dahulu standard pembelajaran pada pagi ini, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Baiklah, untuk standard pembelajaran pada pagi ini ialah 3.3.2 mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata. Seterusnya, bagi objektif pembelajaran pula ialah murid dapat mengedit dan memurnikan satu petikan teks dari aspek penggunaan kata dengan tepat dan betul secara bertata susila. Dan kriteria kejayaan pula ialah murid berupaya mengedit dan memurnikan satu petikan teks dari aspek penggunaan kata dengan tepat dan betul secara bertata susila. Okey, baiklah murid-murid, kita lihat kepada petikan teks pada hari ini yang bertajuk Gembira di Tasik Biru, Sarawak. Baiklah murid-murid, jika kamu lihat terdapat perkataan yang berwarna merah itu, perkataan tersebut penggunaan katanya tidak tepat. Justru itu, kita perlu menukar perkataan yang berwarna merah itu kepada perkataan yang baharu menggunakan dengan penggunaan kata yang tepat. Jika kamu lihat di situ terdapat 8 perkataan. Yang pertama, tetamu. Seterusnya, ketatnya, pokok, dicampak, sihat, keruh, rimas dan kesegarannya. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada petikan teks ini. Cikgu akan bacakan. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru, Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Malah, pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibu bapanya berasa rimas. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Baiklah, kita lihat kepada penggunaan kata yang tepat bagi setiap perkataan yang merah ini. Yang pertama, penggunaan kata yang tidak tepat ialah tetamu, ditukarkan kepada pengunjung. Di situ telah diberikan penggunaan kata yang tepat. Jika kamu lihat pada buku teks muka surat 25, seterusnya penggunaan ketat ditukar kepada perkataan rapi. Baiklah, seterusnya pokok ditukar kepada daun. Seterusnya campak
ditukar kepada buang. Sihat pula ditukar kepada segar. Keruh pula ditukar kepada jernih. Rimas pula ditukar kepada bangga. Dan yang terakhir, kesegarannya ditukar kepada keindahannya. Seterusnya kita lihat kepada petikan teks yang telah dibetulkan penggunaan katanya. Okey, ini dia. Gembira di Tasik Biru Sarawak. Cikgu akan bacakan sekali lagi dengan penggunaan kata yang tepat. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru Sarawak. Mereka melihat ramai pengunjung bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan rapinya. Orang ramai tidak memetik daun dan memijak rumput. Sampah dibuang ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Udara di Tasik Biru bersih dan segar, sejuk mata memandang air tasiknya yang jernih dan tidak tercemar. Malah, pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibunya berasa bangga. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi keindahannya tetap dipelihara. Baiklah murid-murid, selesai tugas sesi untuk hari ini, di mana tugasan kamu perlu menulis petikan karangan ini dengan penggunaan kata yang tepat dalam buku latihan penulisan ataupun buku latihan karangan. Kamu perlu menggariskan perkataan yang telah cikgu merahkan ini. Gariskan perkataan 8 perkataan ini kamu perlu gariskan. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat lakukan tugasan ini dengan baik dan sempurna. Okey. Jangan lupa untuk isi kehadiran kamu pada pautan yang telah disediakan. Jika ada sebarang permasalahan, bolehlah berhubung terus dengan cikgu. Baiklah, cikgu akan teruskan sesi ini dengan murid pemulihan pula. Baiklah, untuk murid pemulihan pada pagi ini, cikgu akan menggunakan modul bantukan diri pemulihan khas bahasa Melayu yang telah cikgu letakkan di sebelah makmal semalam. Kamu boleh ambil, ibu bapa dan penjaga boleh ambil modul itu untuk disiapkan oleh anak-anak tuan dan puan. Baiklah, untuk hari ini kemahiran membaca dan menulis. Standard pembelajaran pada pagi ini ialah kemahiran menulis secara terkawal iaitu ayat mudah menggunakan suku kata digraf dan konsonan bergabung. Baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran pada pagi ini, murid dapat menulis ayat suku kata mudah menggunakan suku kata digraf dan konsonan bergabung secara terkawal dengan tepat dan betul secara berhemah serta bertata susila. Untuk kriteria kejayaan pula, murid dapat menulis ayat suku kata mudah menggunakan suku kata digraf dan konsonan bergabung secara terkawal dengan tepat dan betul secara berhemah serta bertata susila. Baiklah, apa itu suku kata digraf dan konsonan bergabung? Mari kita lihat sama-sama apa itu suku kata digraf dan konsonan bergabung. Baiklah, suku kata digraf ialah dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi, dui huruf dan dui lambang. Contohnya perkataan huruf NG, bunga, singa, nganga, unggu,
belanga, wangi, tangan, langit. NY pula nyanyi, nyamuk, nyonya, kunyit. SY pula ialah syabas, syukur, syarikat, syarat. KH, has, kamis, khemah, had dan khatam. Untuk konsonan bergabung pula, dua huruf konsonan hadir berturut-turut dan mewakili satu bunyi. KR, ice cream. ST, store, stesen. BL, block. DR, draft. BR, break. Baiklah, kita lihat untuk latihan hari ini menggunakan suku kata digraf dan konsonan bergabung. Baiklah, untuk hari ini kamu boleh lihat kepada modul bantukan diri pemulihan khas Bahasa Melayu tahun 2 yang telah cikgu berikan untuk tarikh hari ini 5 Oktober. Kamu boleh lihat pada lembaran 5 Oktober, di sini terdapat kren, kusyen, stokin, penyapu, kemah. Dan ini contohnya, ini kren abang. Dia menggunakan suku kata di atas ini. Ini kren abang. Selepas tu, gunakan lagi kren abang biru. Baiklah, kita lihat kepada kusyen pula. Bagaimana ayat mudah ini dibina. Okey, kita lihat yang kedua. Ini kusyen abang. Kusyen abang biru. Okey. Lihat yang ketiga pula. Ini stokin abang. Stokin abang biru. Seterusnya yang keempat. Ini penyapu abang. Penyapu abang biru. Dan yang terakhir, yang kelima, ini kemah abang. Kemah abang biru. Selepas selesai kamu tulis ini, kamu perlu warnakan gambar di sebelahnya. Baiklah, untuk ini cikgu berikan dahulu bina ayat ini. Selepas itu, untuk lembaran seterusnya, kamu perlu buat sendiri. Baiklah, lihat sini, ini span, span ini kuning. Untuk ayat yang kedua, ini shilling, shilling ini kuning. Ini kunyit, kunyit ini kuning. Ini bunga, bunga ini kuning. Dan ini mikrofon, mikrofon ini kuning. Jadi semua ini mestilah warna kuning. Baiklah, itu sahaja tugasan untuk murid pemulihan dan murid perdana. Baiklah, selesai tugasan hari ini. Seperti biasa, kamu perlu isi kehadiran. Selepas tu selesai tugasan yang diberi, ibu bapa dan penjaga perlulah menghantar sekeping gambar kepada cikgu bagi bukti untuk cikgu isikan PBD kamu, pentaksiran bilik darjah untuk hari ini. Baiklah murid-murid, sekian sahaja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.